Dan kita teruskan lagi dengan inovasi yang berteraskan kepada ilmu, kajian dan pendidikan bersama dengan saintis muda mencipta sesuatu yang membanggakan negara, cipta uncang teh nanas yang juga mereka ni bersaing di peringkat yang tinggi. Kita akan bersama dengan warga Sekolah Kebangsaan Kampung Idaman Pelabuhan Kelang. Kita bawakan gurunya Daniel Haryanto Zainal Abidin. Ya, saya. Bahasa cikgu. Ya, ada tulisan Jawi ya? Ya. Okey. Dan peserta yang berusia 11 tahun yang membanggakan sekolah dan juga negeri. Kita bawakan Muhammad Khairi Faris Effendi, 11 tahun. Juga Nidal Aiman Irwin. Dan Muhammad Akil Yahya. Siapa yang ketua? Okey, baik, sebelum tanya kepada ketua, nak tanya kepada cikgu. Ya. Bagaimana berinovasi dengan nanas? Sebab biasanya kita kaitkan nanas dengan Johor kan? Tapi ini di Pelabuhan Kelang tampil dengan idea inovasi. Bagaimana ia bermula? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada MSI kerana menjemput kami pada hari ini berkenaan tentang inovasi yang telah kami hasilkan. Dinamakan sebagai Idaman Tea. Idaman Tea, ianya ada 3 item sebenarnya. Okey. Yang pertama, serbuk daun pucuk jambu batu dicampurkan dengan ekstrak daun pudina. Jadi itu yang sebenarnya dinamakan sebagai Idaman Tea ni. Idaman Tea. Ya. Nama pun Idaman mengambil nama kampung. Ya, Idaman Tea itu sebenarnya nama sekolah kami. Sekolah Kebangsaan Kampung Idaman. Okey. Yang kedua, disertakan sekali dengan uncangnya. Sebenarnya diperbuat, dihasilkan daripada daun serat nenas. Serat daun nenas, ya. Serat daun nenas yang digeruk dan dikeluarkan benangnya. Okey. Jadi nilai untuk serat nenas ni kami difahamkan mahal. 1 kilogram tu boleh mencecah sehingga RM800. Wow. Ya, RM800. Okey, dan mereka ni juga pernah menangi pertandingan di peringkat antarabangsa, Ya. International Young Inventors Award di Jakarta, memenangi peringkat emas. Kemudian di Seri Kembangan Kuala Lumpur memenangi peringkat perak, dan juga sebelum tahun ini, Ya, sebelum betul. kita ada Perintah Kawalan Pergerakan, mereka pun terbang ke Thailand, mencapai gold medal dan juga anugerah khas juri dengan penciptaan tadilah Mint Guava Leaf Tea in Pineapple Fiber Sachet. Okey, kita tanya pula dengan Khairi. Okey, sebagai ketua apa yang awak lakukan? Kena buat analisis apa? Saya Tugas awak. saya tolong diorang cara bercakap Okey. dengan Masa presentation macam mana? kami bekerjasama. Okey, dekat sikit tu. Tidak dengar suara tu. Okey, yang paling sukar untuk memastikan ni bagaimana? Proses dia, Proses yang paling susah. proses yang paling susah dia ini Apa tu? kotak. Kotak ni. Boleh Pak Cik tengok Okey. Okey. Oh, kotak ni daripada nanas sepenuhnya? Daripada Ya, betul. gentian? Daripada daun nanas. Oh, okey. 100% daripada daun nanas. Prosesnya dibuat gimana? Ada campuran apa? Mungkin Akil boleh Okey, ceritakan. Akil terangkan. Untuk penghasilan kotak, Okey. kami merebus daun nanas selama 2 jam. Okey. Dan dibiarkan semalaman. Semalaman? Jadi dapat macam inilah? Bukan. Bukan. Itu gentian saja? Itu serat dia. Serat, okey. Keesokannya, kami kisar daun tu dan tuang ke dalam acuan. Okey. Lepas tu, kepingan kertas yang terhasil diukur, digunting dan dilipat menjadi kotak. Ini itu kertas. Okey, ini yang aslinya jadi macam ni. Ya, dia 100% organik tanpa campuran lah. Okey. Tanpa sebarang campuran. Pertama kali membuat ni apa perasaan Akil? Bila tengok, oh jadi macam lain dah semalaman kan? Apa perasaan masa tu? Terkejut. Terkejut. Okey. Jadi peranan seterusnya? Okey. Awak pula apa peranan? Okey. Function. Nidal, Yang ni bahagian. macam tadi dia bantu dia Dia cerita tentang buat lebih tas. pakar kepada uncang. Uncang. Ya. Okey, apa yang menarik tentang uncang, ceritakan? Okey. Yang menarik tentang uncang ni, dia boleh diguna semula. Okey. Sebanyak 3 atau 4 kali. Okey. Juga, ia boleh dibasuh. Oh, ni boleh basuh. Biasa orang guna buang kan? Tapi ni basuh. Dia juga 100% organik. Okey, organik tu yang paling mahal tu. Yang ni tadi daripada daun yang semalaman kan? Ini buat dia macam mana pula? Kita campurkan 50% cotton dan 50% serat daun nanas. Okey, jadi macam ni ya? Okey. Ni selepas Susah tak dia punya diikat proses tu? Boleh tak susah. Kami minta bantuan daripada Nature Renaissance dan
daripada kebajikan Sebab masyarakat. biasanya kalau kita buat macam ni mesti banyak ada yang tak jadi kan, tengok apa eksperimen kan. Apa kenangan yang paling awak dapat lupakan? Alah, penatnya buat tak jadi. Okey, apa? Teringat tak? Yang mana yang paling susah sebelum meraih kejuaraan? Nak buat kotak ni lama. Sebab apa dia? Sebab dia kena tunggu 2 hari. 2 hari, okey. Lepas tu nak tunggu lah lama lah. Okey, ada tak tunjukkan ini kepada ibu bapa? Ada tunjuk tak kat ibu bapa hasilnya? Belum. Belum lagi. Okey. Okey, baik cikgu, apa yang menyebabkan ia dipilih sebagai pemenang? Okey, dari uniknya Idamanti ni sebab kami menggunakan uncang yang berbeza dengan uncang yang ada di pasaran. Okey. Okey. Sebenarnya uncang yang kami hasilkan ini adalah 100% adalah bahan organik. Okey. Ianya adalah produk mesra alam di mana kalau dari segi sains ianya boleh diurai ataupun kita namakan boleh dibiodegradasikan oleh mikroorganisma. Maksudnya Dia terurai lah. ya, dia terurai. Jadi dia selamat dia digunakan dan saya tak nak claim pertama di dunia tapi menurut MyIPO ataupun Perbadanan Harta Intelek Malaysia mengatakan inilah produk kami yang pertama di Malaysia mungkin. Okey. Okey. Apa soalan juri yang awak paling tak dapat lupakan? Ada tak soalan susah daripada pihak juri? Tak ada banyak sangat sebab dia bagi soalan yang senang-senang. untuk Senang budak je. kecil. Tapi Pak Cik dah bagi soalan susah kan? Kenapa awak memilih sesuatu yang organik? Sebab kita tak nak rosakkan alam sekitar kita. Kita nak bagi dia alam sekitar kita baik. Wah, dapat 10 markah ya tahniah. Okey, daripada gentiari apa pula yang akan terjadi, cikgu? Okey. Okey, dari cara pembuatannya agak unik sikit. Okey. Jadi pasukan inovasi Sekolah Kebangsaan Kampung Idaman telah mendapat bantuan daripada syarikat perusahaan kecil dan sederhana iaitu Nature Renaissance yang bertempat di Johor. Jadi di sana mereka telah melatih anak-anak murid kami lah untuk menghasilkan lembar kain ini. Lembar kain ini. Sebab saya difahamkan kalau di Filipina memang ada Ya, betul. baju kan daripada nenas. Ya, betul. Okey, lebih kurang mengambil inovasi berkenaan kan inspirasinya? Jadi dari situlah timbulnya kami nak buat satu kelainan sebab kami nak mencari kalau boleh 100% semuanya adalah daripada bahan organik. Jadi bila kami dapat tahu adanya satu sumber yang boleh kami gantikan uncang ini, jadi syarikat tersebut telah sudi untuk membantu kami lah menghasilkan. Mungkin baju Melayu nanas pertama di Malaysia. Siapa tahu kan? Okey, baik, ada bawa air ke? Ya. Okey, mungkin dapat Boleh, kita demo kan? okey. Ada nak demonstrasi apa-apa tak? Mungkin Khairi boleh sediakan. Okey, Kari. Okey. Jadi ketika pertandingan adakah diberikan contoh untuk memastikan mungkin ini tahan ke tidak Air kan? panas, Khairi. Okey. Ya. Okey. Boleh Cik Fitri boleh rasalah. Okey, ini campuran apa? Ini campuran serbuk daun jambu, pucuk jambu batu Okey. dan dicampurkan dengan pudina. Untuk lebih rasa aroma dia, kami campurkan dengan daun pudina. Panas ke? Okey. Teh tarik boleh? Rasanya unik sikit. Rasa herba yang sedap kan? Tapi banyak khasiat dia. Banyak khasiat dia. Okey, di sekolah kan? Sebab yang penting ni dia tak boleh sekejap ni kita ada satu proses berterusan. Ya, betul. Kalau kluster tu maksudnya kluster dari segi tarian memang dia fokus tarian. Ya, betul. Ini mungkin banyak inovasi. Ada dah bilik R&D khas untuk sekolah? Dalam pembikinan, insya-Allah kami sekarang tengah mencari tempat yang sesuai di sekolah untuk kami letakkan semua medal, piala yang kami menangi dan ada satu bilik khas yang mungkin kami akan tempatkan semua bahan-bahan inovasi selain daripada Idamanti ini. Ya. Insya-Allah. Cabaran bagi sekolah sebab kita banyak potensi bakat yang pandai bercakap, yang pandai memimpin. Jadi macam mana mencipta pelapis? Kadang-kadang mereka ni dah jenam kan, sayang guru nak lepaskan kan. Betul. Terpaksa mencari pelapis ini 11 tahun nanti mungkin tahun depannya PSR nak berehat. Macam mana cikgu mencipta pelapis? Baik, sebenarnya pasukan inovasi Sekolah Kebangsaan Kampung Idaman ini telah baru saja bermula pada tahun 2019 seawal bulan 4. Dan sebenarnya mereka sini adalah kesinambungan daripada abang-abang dan kakak-kakak mereka. Sejak umur berapa dia latih? Tahun 4 lagi. Jadi mereka sekarang berada di tahun 5. Jadi mungkin ada 2 tahun lagi lah untuk bersama Sekolah Kebangsaan Kampung Idaman. Jadi Idamanti ni wujud
semasa pasukan kami ditubuhkan. Jadi yang kebanyakannya abang-abang dan kakak-kakak mereka dah dapat dah latihan semua tentang cara penyediaan, cara pembuatan semua inovasi ini. Jadi mereka adalah kesinambungan bagi kumpulan ini. Okey, baik. Macam wakil rakan-rakan kan. Awak nanti cita-citanya jadi apa? Pilot. Pilot Chef. Chef. Angkasawan. Angkasawan. Okey, mewakili rakan-rakan, apa nasihat kepada yang berminat dalam bidang inovasi macam ni supaya jangan malu-malu cari peluang dekat sekolah. Nak beritahu rakan-rakan, silakan. Kepada rakan. Kepada rakan-rakan, kalau ada bakat, jangan takut. Jangan takut, Jangan takut, jangan malu. jangan malu-malu. Ya. Susah tak nak masuk dalam bidang inovasi ni? Apa yang diperlukan? Kesabaran lagi? Kesabaran, masa dan idea. Okey, sanggup dimarah cikgu ya demi hasil terbaik, betul tak? Okey. Bapa ucapkan terima kasih kepada cikgu yang bersama Terima kasih banyak. Ya, mengharumkan nama Malaysia sebenarnya, bukan hanya nama sekolah tapi juga nama Malaysia di Asia dan sebagainya. InsyaAllah lepas ni keadaan kembali pulih, mereka akan bersama dengan bantuan daripada pelbagai pihak lah. Ada Fakulti Kejuruteraan, ada MARDI, LPNM dan sebagainya. Terima kasih ucapkan kepada Cikgu Daniel Haryanto, kepada Muhammad Khairi Faris sebagai ketua, Nidal Eman Erwin, dan juga Muhammad Akil Yahya yang berkongsi idea dan juga membantu bumi dari segi bahan-bahan organik yang lestari. Dan nanti kita akan bersama menyaksikan ada lagi raporan ini tentang penggembala kambing di Melo, Kelantan. Kita saksikan.